إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد. Yang berbahagia tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, khususnya buat warga Angkatan Tentera Malaysia yang saya hormati dan kasih sekalian. Alhamdulillah, pada siri ini, kali ini kita akan kongsikan dengan tuan-tuan kenaan buku yang telah kita pelajari, iaitu Fahami Bacaan di dalam Solatmu, pada bab yang ketiga. Baik, sebagaimana tuan-tuan boleh lihat, pada bab yang ketiga disusun pada tajuk azan dan iqamat. Saya percaya tuan-tuan ataupun bahasa Melayu kita panggil qomat lah, qomat, iqamah. Jadi dalam buku ini kita akan merhatikan serta memahami akan makna-makna ataupun lafaz-lafaz azan dan iqamat. Baik, lafaz azan, sebenarnya yang kita sedia maklum, azan ini juga merupakan satu syiar, syiar Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebanyak 2 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas salah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik, kita lihat i'rab dia secara ringkas. Untuk yang lebih detail kita akan kongsikan dengan tuan-tuan untuk belajar di i'rab bahasa Arab pada masa yang akan datang, insya-Allah. Allahu mubtada, dhammah zahirah ala akhirih. Kita tengok mubtada dan dia berbaris di hadapan dhammah. Allahu akbaru, yakni khabar marfu' bidhammah zahirah ala akhirih, akbaru. Dan lafaz yang kedua, Allahu Akbar, adalah taukid bagi kalimah yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan illa melainkan Allah. I'rabnya saya telah kongsikan dengan tuan-tuan pada bab yang pertama ataupun siri pertama. Jika tuan-tuan perasan, asyhadu, aku bersaksi, fi'il mudhari' marfu' bi dhammah dhahirah ala akhirih. Asyhadu wa dhamma wal fa'il dhamir mustatir taqdirihi ana, aku bersaksi. Alla, la jinsi nafiyah di jins, ilaha ismun untuk harful la tadi, wa khabar mahzuf taqdirihi mawjud ataupun haqq. Jadi kalimah asalnya tuan-tuan la ilaha mawjudun, tapi mawjud itu dihazafkan, dibuang. Hanya ada takdir saja. Ini kelebihan atau keindahan bahasa Arab. La ilaha illa adatul hasr ataupun ada istisna, Allah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi ataupun aku bersaksi, fi'il mudhari' marfu' bidhammah dhahirah ala akhirih wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Anna harfun nasab, dan dia menasabkan isim selepasnya. Muhammadan, mesti baris di atas. Kadang-kadang terdapat Bilal ataupun muazzin yang membaca Muhammadun. Jadi tak apa kena dari sudut tata cara bahasa Arabnya. Rasulullah merupakan khabar kepada harfu anna sebentar tadi. Baik, kemudian hayya 'alas salah, marilah, hayya, marilah, 'alas salah, kita menuju ataupun kita mendirikan solat. Hayya ni tuan-tuan isim fi'il amr yang bermakna aqbil.
maknanya mari. Dia berbaris di atas. Hayya ala harfu jar. As-salati majrur kerana sebelumnya ada harfu jar. Dan kalimah seterusnya hayya 'alal falahi. Hayya 'alal falah. Marilah hayya 'alal falah. Kita menuju kepada kejayaan. Ini makna secara harfiah yang saya rasa tuan-tuan pun sedia maklum, cuma kita nak berkongsi dan mengulang kaji sahaja. Kemudian pada mushaf berikutnya ada terdapat di sini lafaz azan untuk solat subuh. As-salatu khairum minan naum. Minan naumi. As-salatu kalau kita tahu dalam surah I'rabnya adalah merupakan mubtada, khairun daripada perkataan asalnya akhyar. Tapi diringkaskan menjadi khairun, yakni lebih baik. Solat sembahyang itu ataupun solat itu lebih baik min an-naumi. Min, dan kemudian ditukarkan barisnya menjadi minan naumi kerana ilqa'i sakinain, minan naumi daripada tidur. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, kita terangkan sebentar tadi mubtada wa khabar. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La merupakan la nafiyah li jins, ilaha isim untuk la li jinsi, dan khabar dia mahzuf taqdirihi mawjud ataupun haq, illallah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan lafaz azan, lafaz azan kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergi pula kepada lafaz iqamat dan maknanya. Baik, lafaz iqamat ataupun qamat, orang Melayu kita sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Sama sebagaimana yang kita dengar daripada lafaz azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, juga ada terdapat di dalam lafaz azan. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, sama juga ada terdapat dalam lafaz azan. Kemudian ditambah qad qamatis salatu, qad qamatis salatu. Ini hanya terdapat dalam iqamah. Apabila kalimah ataupun harfu qad dimasukkan dengan fi'il madhi qamatis salatu, maka dia bermaksud taqrib. Dia masukkan taqrib, maknanya solat itu sangat hampir, sesungguhnya telah mendirikan solat. Masa untuk kita mendirikan solat ini sangat hampir. Ini kita akan terangkan dengan tuan-tuan pada masa yang lain insya-Allah. Indahnya bahasa Arab ini, contohnya huruf qad apabila dimasukkan dengan fi'il mudhari', dia membawa maksud yang lain. Apabila dia membawa ataupun bertemu dengan fi'il madhi, dia membawa maksud yang lain dan beberapa maksud. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, sama mubtada wa khabar. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Baik tuan-tuan, kemudian kita tengok pada muka surat, kita lihat pada muka surat yang berikutnya terdapat perkataan-perkataan yang diterjemahkan secara perkata ataupun secara harfiah. Sebagaimana tuan-tuan boleh lihat yang telah kita terangkan sebentar tadi. Kemudian terdapat juga, kalau kita lihat pada latihan yang ketiga, maksud perkataan-perkataan yang diberikan, utusan, marilah. Apa dalam marilah? Hayya, kan? Hayya ni isim fi'il amr yang membawa makna aqbil. Aqbil ni marilah, ataupun datanglah. Maha besar, akbar, melainkan illa sembahyang as-salah. Jadi sekurang-kurangnya bila kita baca, kita dapat memahami makna-makna tersebut. Kemudian ada latihan 4, iaitu setiap perkataan ini sekurang-kurangnya kita faham apa yang kita sebut dan kita dapat menghayati makna-makna bacaan tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sekian untuk bab yang ketiga ini. Syukran ala husni istima'ikum wa intibahikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت